Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar muda berpeluang meluaskan kreativiti dan pemikiran kritis mereka melalui aktiviti Brunei Kids Can Code. Aktiviti bersempena Brunei December Festival 2020 itu mendedahkan para pelajar tentang kaedah pengkodan dengan lebih menarik. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setiawang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Semasa aktiviti tersebut, 31 pelajar berumur di antara 7 ke 12 tahun berpeluang menguji kemahiran dengan berdepan beberapa cabaran untuk menduduki tangga teratas. Terdahulu, para peserta telah menghadiri 2 bengkel bagi membiasakan mereka dengan kelengkapan dan kemahiran pengkodan di bawah bimbingan para mahasiswa Universiti Brunei Darussalam dan Universiti Teknologi Brunei. Melalui aktiviti tersebut diharap dapat memberi inspirasi kepada para belia untuk mempelajari kaedah pengkodan dan menjadi orang yang membawa pembaharuan pada masa depan. Sementara itu, Brunei December Festival 2020 juga dimeriahkan dengan Forum Seni Antarabangsa. Forum diungkapkan oleh Hui Fong Art Gallery HAG, iaitu sebuah konsultasi seni tempatan yang ditaja oleh Baiduri Bank dengan kerjasama strategik Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Forum diadakan di Ibu Pejabat Bank Baiduri, Gadong. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Forum buat pertama kalinya menampilkan beberapa orang speaker dari 10 buah negara melalui platform Zoom dengan perbincangan topik berkaitan dunia seni semasa. Para speaker juga mengongsikan mengenai tanggungjawab para penggiat seni dan bagaimana seni dapat membantu ke arah kemampanan alam sekitar. Mewakili negara, Hui Fong Eng seorang penggiat dan pengusaha seni. Setakat ini lebih 70 orang dicatatkan telah memeluk agama Islam di daerah Belait. Jumlah tersebut bertambah apabila seorang lelaki berbangsa Cina melafazkan 2 kalimah syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah. Awang Nigel Yong Sin Hon, 25 tahun, kini dikenali sebagai Kazafi Javin bin Abdul Rahman. Hadir yang berhormat Pehin Datuk Lala Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis pengislaman berlangsung di kediaman Awang Haji Musa bin Haji Adinin di Jalan Sungai Pandan, Kuala Belait. Prestasi jualan runcit pada suku ketiga tahun 2020 di negara Brunei Darussalam terus menunjukkan peningkatan tahun ke tahun sebanyak 10.3% selepas peningkatan sebanyak 1.6% pada suku kedua tahun 2020. Jumlah nilai jualan runcit pada suku ketiga dianggarkan bernilai sebanyak 407.3 juta ringgit. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran akhbarnya menjelaskan peningkatan jualan runcit didorong oleh jualan peralatan komputer dan telekomunikasi yang meningkat sebanyak 42.2%, diikuti jualan peralatan elektrik dan peralatan pencahayaan isi rumah 28.2%, jualan di pasaraya 10.6% dan jualan di gedung sebeneka 9%. Peningkatan ini selaras dengan kenaikan permintaan domestik bagi barangan tertentu berikutan beberapa langkah yang dilaksanakan disebabkan oleh situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Bagi perkhidmatan makanan dan minuman pula menurun 1.6% berbanding suku ketiga tahun lalu. Jumlah hasil perkhidmatan makanan dan minuman pada suku ketiga tahun ini dianggarkan bernilai 84.5 juta ringgit. Penurunan adalah disebabkan pengurangan pendapatan lain-lain aktiviti perkhidmatan makanan sebanyak 31.4%, diikuti pendapatan kedai makanan segera sebanyak 1.5% dan pendapatan restoran 0.8%.
Berbanding dengan suku kedua 2020, hasil jualan runcit pada suku ketiga tahun ini telah menurun sebanyak 3.9%, terutamanya disebabkan oleh penurunan jualan di Gedung Serberneka sebanyak 9.4%. Manakala bagi perkhidmatan makanan dan minuman telah mencatatkan peningkatan 18.8% pada suku ketiga 2020 berbanding suku kedua 2020. Ini adalah terutamanya disebabkan oleh peningkatan dalam hasil aktiviti restoran sebanyak 24%. Laporan penuh mengenai indeks jualan runcit dan indeks perkhidmatan makanan dan minuman boleh didapati melalui laman sesawang JPES www.deps.gov.pn. Tiada kes jangkitan baru dicatatkan setakat kemarin. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 152 dengan kes yang sembuh seramai 149 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes. .745 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 9,563 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 432 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 80,896 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Seorang lelaki tempatan dijatuhi hukuman denda RM8,000 kerana memiliki tatu dengan perkataan yang dianggap suci oleh orang Islam dipandang hina. Ikuti perinciannya seketika nanti. Karnival Bahasa Arab dapat mewujudkan persekitaran bahasa Arab yang kondusif, memberikan kepentingan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, bahasa ibadat, bahasa ilmu dan bahasa tamadun kepada masyarakat. Dianjurkan oleh Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dengan kerjasama Kedutaan Besar Arab Saudi, karnival yang diadakan selama lebih 2 bulan itu mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai. Karnival berakhir dengan majlis penghargaan, penyampaian sijil dan hadiah yang berlangsung di Dewan Auditorium Yunisa. Penyampaian sijil dan hadiah disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Emad bin Abdul Aziz bin Saad Al-Muhanna, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Dr. Haji Nur Afan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa. Karnival seumpamanya juga antara lain bertujuan bagi mempergiat penggunaan bahasa Arab di negara ini serta merealisasikan gagasan negara zikir. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Keuangan dan Ekonomi dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri meneruskan sesi muzakarah bersama penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung di daerah Temburong sebagai persediaan bagi pengendalian banci penduduk dan perumahan BPP 2021. Sesi yang berlangsung di bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan Pekan Bangar itu bertujuan bagi memastikan pelaksanaan banci penduduk berjalan dengan lancar dan teratur. BPP 2021 merupakan banci ke-6 bagi negara Brunei Darussalam dan akan dikendalikan dalam 3 peringkat. Peringkat pertama ialah penyenaraian tempat kediaman mengikut kampung kawasan di setiap daerah di seluruh negara mulai 20 Januari 2021 hingga 21 Februari 2021. Peringkat kedua pengendalian e-Census mulai 20 April 2021 hingga 21 Jun 2021. Manakala peringkat ketiga adalah temuduga bersemuka mulai 20 Julai 2021 hingga 2 Ogos 2021.
Antara yang hadir yang berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Dunia keusahawanan bukan hanya bertujuan memajukan ekonomi keluarga dan negara, bahkan menjadi medan utama untuk menjadi seorang yang berdikari. Perkara tersebut didedahkan semasa majlis penutupan kursus asas muamalat dan keusahawanan bagi alumni Universiti Al-Azhar Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB. Di majlis tersebut, Dr. Haji Nur Afan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa, menyampaikan sijil kepada 34 alumni daripada ketiga-tiga buah institusi yang menyertai kursus tersebut. Kursus selama 6 hari bermula pada 14 Disember lalu memberi pendedahan kepada para peserta mengenai perkembangan sektor-sektor kerajaan maupun swasta di negara ini yang menawarkan pelbagai program keusahawanan. Melalui kursus tersebut juga, para peserta dapat mengenal pasti kompetensi diri serta berusaha melakar idea untuk memulakan perniagaan. Majlis berlangsung di Dewan Ta'lim Kupu SB. Seorang lelaki tempatan dihadapkan ke Mahkamah Rendah Syariah pada 15 Disember lalu kerana melakukan kesalahan yang menyebabkan perkataan yang dianggap suci oleh agama Islam dipandang hina di bawah bab 20-C Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. Muhammad Zamuddin bin Awang Muhammad Zinin, 33 tahun, disabitkan bersalah dan dikenakan hukuman denda sejumlah RM8,000 atau penjara selama 12 bulan jika gagal membayar denda tersebut. Mahkamah juga memberi peluang kepada pesalah untuk menjelaskan denda tidak lewat dari 15 April 2021. Pesalah juga diperintahkan untuk menghadiri kelas-kelas agama di Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama selama 3 bulan bermula bulan Januari 2021. Mahkamah juga menasihati pesalah supaya sedaya upaya berusaha menghilangkan tatu tersebut. Dalam menjatuhkan hukuman, Mahkamah Rendah Syariah telah memperingatkan bahawa Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 digubal bagi mengawal mana-mana orang yang telah melakukan kesalahan jenayah syariah bertepatan dengan maqasid syariah, khasnya menjaga agama. Berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW, riwayat Muslim, hukum orang yang membuat tatu dan meminta dibuatkan tatu adalah haram dan sepatutnya tidak dilakukan sama sekali oleh orang Islam. Malahan lebih berat lagi, mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Mahkamah juga mengambil kira bahawa perkara ini telah menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat di negara ini. Penampilan pesalah pada waktu kejadian dengan mempamerkan tatu tanpa rasa segan silu melambangkan bahawa pesalah tidak mempedulikan sensitiviti beragama dan merupakan satu penghinaan terhadap kalimah-kalimah suci yang dijadikan tatu itu. Tindakan ke atas kes pesalah diambil berikutan dari penyebaran maklumat mengenai seorang individu memiliki tatu yang mengandungi kalimah-kalimah suci yang telah tular di media sosial baru-baru ini. Pendakwaan telah dijalankan oleh pendakwa-pendakwa syar'i dari bahagian pendakwaan syar'i Kementerian Hal Ehwal Agama. 30 karton minuman keras pelbagai jenama ditemui disimpan dan ditutup dengan kain kanvas di bahagian belakang sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang ditahan oleh pasukan polis di Raja Brunei di kawasan kilometer 16 Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Dapatan tersebut adalah hasil maklumat risikan yang dikongsikan dan tindakan segera dibuat oleh keanggotaan Balai Polis Bangar sehingga membawa kepada penahanan kenderaan berkenaan. Pemandu dan penumpang kenderaan terbabit dibawa ke Balai Polis Bangar dan hasil siasatan mendapati pemandu merupakan seorang lelaki warga negara tempatan berumur 37 tahun manakala penumpang ialah seorang lelaki penduduk tetap berumur 43 tahun. Pemandu dan penumpang serta barang rampasan diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi penyiasatan lanjut. Bersempena Brunei December Festival 2020, program Jiwaku Seni, pertandingan seni grafiti, aktiviti yang disertai oleh 10 penggiat seni grafiti tempatan itu diadakan di Bribi. Jiwaku Seni merupakan salah satu platform untuk artis tempatan berkarya bagi membentuk sesuatu projek atau memberikan ruang kerjasama yang lebih berpotensi di masa akan datang. Pengumuman dan penyampaian hadiah pertandingan akan diadakan hari ini.